Saya kini berada di lokasi kejadian. Gara-gara ingin mendapatkan rating tinggi di aplikasi media sosial, seorang lelaki berusia 26 tahun sanggup membakar sebuah kereta polis bantuan yang diparkir berhampiran stesen transit aliran masa MRT Mutiara Damansara pada 15 Februari lalu. Suspek sempat memuat naik video perbuatannya itu di media sosialnya yang berdurasi 5 saat sehingga mengundang perhatian orang ramai. Bakar kereta polis, nak tunjuk kat media sosial, sebenarnya benda tu tak perlu. Sebab nak naikkan rating, kalau dia cakap nak naikkan rating, banyak lagi benda boleh naikkan rating dekat media sosial. Post benda-benda yang konten yang berfaedah untuk orang berbuat baik ke apa kan, boleh juga kan. Tambah-tambah dia golongan muda, so perjalanan dia masih panjang lagi. Fikir dululah sebelum buat benda-benda tu, fikir mak ayah kita, fikir masa depan kita kan, untuk masa akan datang. So benda tu kita fikir panjang lah sebelum kita buat sesuatu benda macam tu. Kalau buat macam ni sampai bila pun tak settle. Betul tak? Just kalau tak puas hati, jumpa ataupun tak boleh settle, report polis je. Kesalahan dia tu je. Kalau buat macam ni, sampai bila pun tak habis. And then dia yang makan diri dia balik. Terlampau bijak kot. Buat, upload. Itu bagi kat balai je lah cerita dia. Dekat internet, dekat YouTube semua boleh dapat. Belajar je. Benda baik, benda tak baik semua ada. Depends pada diri sendirilah. Tapi bagi saya, dia memang kalau dia sampai boleh buat tahap macam tu, I think something wrong lah. Mesti ada yang tak kena. Kalau dia bawa pengaruh alkohol, dadah is, ya, apa yang dia buat salah is tetap salah. Kita hormatlah semua orang. Senang cerita. Tak kira lah dia tua ke muda ke, tak semestinya dia salah, kita kena buat benda yang teruk. Kita diri sendiri pun tak betul lagi. Betul lah. Hormati semua. Orang sekeliling kita kena hormat juga. Termasuk diri kita. Kalau tak, siapa lagi nak hormat? Siasatan awam mendapati suspek yang bekerja sebagai penghantar makanan itu disahkan positif dadah jenis morfin dan dipercayai menggunakan bom jenis Molotov cocktail bagi membakar kereta polis. Kalau kita tengok kat luar negara, penggunaan Molotov cocktail ini is very common. So sering digunakan untuk menunjukkan rasa tidak puas hati. So that's why kalau kita tengok kat Malaysia pun kita banyak dah nampak kes-kes macam ni. Even tahun lepas pun kita ada 3-4 kes yang melibatkan Molotov cocktail, buang apa ke atas bodyguard punya tempat. So ini biasa dah. So memang satu ancaman. Okay, so satu cara je saja kita sebarkan kesedaran lah dalam kalangan masyarakat. Okey, penggunaan ini memang salah dalam sisi undang-undang. Tapi apa yang kita boleh nampak sekarang, most of the individual sekarang ini mereka suka buat something yang mereka boleh tarik minat dalam social media lah. Tapi kalau kita tengok isu ni, selepas individu ni membakar kereta tersebut, dia letak something dalam dia punya social media. Semua ni berkaitan dengan algoritma. Kalau individu A ni tengok isu berkaitan A, dia hanya tak akan tengok isu berkaitan dengan A saja. Okey, so mungkin dia terpengaruh dengan isu-isu berkaitan dengan penglibatan polis. Because of that, mungkin dia boleh buat something yang dia nak memberi satu pengajaran ke, atau dia nak menunjukkan dia mendapat revenge on something. Kejadian yang berlaku kira-kira jam 1 pagi itu bukan sahaja melibatkan kereta polis yang terbakar, malah suspek turut disyaki melakukan vandalisme pada dinding kaca hentian bas berdekatan. Penggunaan dadah atau kita panggil sebagai penyalahgunaan dadah memang menjadi satu masalah yang kritikal. Boleh mengakibatkan satu kesan yang negatif lah. Dia boleh bagi kesan dalam kesihatan fizikal kita, kesihatan mental, boleh menukarkan seorang individu punya psikologi, personal. Dan satu lagi isu yang sekarang kita fokuskan adalah isu psikosis. Satu tingkah laku agresif yang dikaitkan dengan penggunaan dadah sintetik. So individu yang mengalami psikosis ini dia akan terlibat dalam satu aktiviti yang kita
tak boleh estimate pun, because semua orang dia ada satu rule consciousness, atau dia takut terhadap undang-undang, dia respect terhadap pegawai. Tetapi individu ini, because of the alcohol influence, dia tak fikir pun apa yang dilakukan itu adalah satu kesalahan. Dia terlibat saja untuk mendapat keseronokan tersebut lah. Kalau kita sentuh isu-isu sensitif atau buat something yang memang serius, okey, kita akan dicari oleh agensi-agensi tertentu lah. So itu pertama. Kedua, janganlah terlalu ikut dengan apa yang ada dalam social media lah. Kes disiasat mengikut Seksyen 435 dan Seksyen 427 Kanun Keseksaan kerana melakukan khianat dengan api, dan suspek juga berdepan hukuman penjara maksimum 14 tahun dan denda jika sabit kesalahan.